Okay, so untuk bahagian ni kita tengok sebelum kita pergi dekat bahagian yang macam mana kita nak kira initial dengan final punya concentration, kita akan cerita pasal dia punya apa tu relationship untuk constant yang kita ada equilibrium constant. Okay, okay, so you boleh tengok dalam you punya modul tu kita ada apa tu kita panggil bukan dia punya bahagian ni. Right, dia akan ada bahagian yang untuk relationship between KP dengan KC. Okay, C ni refer kepada concentration, P untuk pressure. So kita boleh kirakan KP kalau kita tahu KC. Okay, so macam mana kita tengok kita tengok relationship untuk gas lah. Ini merefer kepada gas sahaja. Okay, ini hanya untuk gas ni sebab pressure hanya untuk gas sahaja. Okay, so ini PV equal to N RT. Alright, so kita tahu concentration adalah molar. Apa tu kita panggil molar kan? Concentration dia adalah molar. Maksudnya dia adalah mol per volume. So, apa yang kita boleh buat? Kita tengok dalam ni PV equal to nRT kan? Kalau N per V sama dengan C, so kita akan jadi P sama dengan C RT. Okay, ataupun kita boleh letak, okay, kalau you nak letak short form concentration ni, you boleh pakai bracket yang apa tu? Straight, macam petak punya bracket lah. Okay, so kalau kita tengok dia punya KP adalah P, yang ni untuk apa tu produk, yang ni kita punya apa tu reactant kita. So kalau kita masukkan dalam equation kita ni tadi, kita masuk P sama dengan C RT. So yang bahagian yang ini kita akan gantikan dengan kita punya KC kita. Alright, KC kita which is concentration reactant product per reactant, sama juga lah yang ni kuasa of dia punya stoichiometry dia. And then R tu R constant 0.0821 ataupun 0.0826 pun boleh. So ikut lah yang berapa yang unit dia. Dan T kena ikut macam kita pakai gas law. Kalau gas law kita kena mesti tukar dia punya temperature dalam Kelvin dahulu. Ini yang kalau macam kita macam apa tu yang thermochemistry tu lain. Dia nak changes. Dia bukanlah nak dia punya unit yang dia nak changes. Tapi kalau untuk gas law kena dalam bentuk Kelvin. Kena tukar dalam Kelvin dulu. Okay, so dia punya kuasa ni kita akan tambahkan stoichiometry untuk produk tolak dengan total yang reactant. Okay, so macam contoh macam A tambah B tolak C tambah D tolak dengan A tambah D. Okey, ataupun kita boleh letakkan sebagai macam ni. Dia letak N tu refer kepada dia punya stoichiometry lah. Okey, so macam mana contoh soalan dia. Okey, ini stoichiometry lah. Okey, contoh yang ni kan, ni tengok kalau you tengok equation ni, kita tengok yang gas sahaja. Kalau yang ada contoh selain pada gas, you kena tolakkan dia, tak masuk dalam dia punya orang kata apa, dalam kita punya calculation ni lah. Alright, kita tengok semua gas. So kita boleh masukkan. So ini adalah stoichiometry 2 untuk produk. Yang ni 3 campur 1. So akan nantilah. Alright, kita tengok. Okay, so KP sama dengan KC over RT. Darab dengan RT delta N. So KC adalah kalau kita cari sekarang, dia kata cari KC. So kita olahkan dia. Sebab dia bagi KP, nilai KP adalah 4.3 darab dengan 10 kuasa negatif 4, suhu 375 degree Celsius. So what you have to do first, you have to convert this one to Kelvin. Alright, so this one okay, so ini kita akan terbalikkan manipulate equation. So kita dapat KP over RT delta N. So delta N adalah 2 tolak 3 tambah 1 which is negatif 2. So KP kita 4.3 darab 10 negatif 1 negatif 4. So ini kita punya gas constant R. And then kita punya suhu ni tambahlah 375 campur dengan 273. Dan kita kena kuasakan delta N. Berapa kita dapat? Negatif 2. So dapatlah 1.2 jawapan dia untuk KC. Alright, ini constant. So untuk yang ini dia nak no unit lah dia dalam sistem ini. Okay, so ini boleh try calculate the KP using the same ni. So nampak equation ni like macam complicated, but consider lah. Okay, yang kita tengok yang 8.6 dia punya ni, kita tengok sekarang dia bagi partial pressure untuk CO2 ni 0.236. Dia bagi pressure dia lah. Alright, so sekarang kita tengok berapa banyak gas yang ada dalam ni. Sebab dia melibatkan pressure, right? So kalau pressure hanya gas sahaja, so yang ini je yang terlibat. Okay, walaupun kita penuhkan equation dia, tapi dalam konsep equilibrium ni kita hanya refer kepada gas dengan aqueous kan. So yang ini
Dan apa tu, kalau macam dia melibatkan pressure, dia hanya untuk gas saja. Okey, kalau untuk AC dia melibatkan aqueous dengan gas. Okey, so ini kita tahu yang ini hanya melibatkan sini saja. So kita akan KP dia adalah sama dengan PCO sajalah. Dia punya produk sahaja. So dia bagi kita ni 0.236. Okey, dia bagi dia partial pressure. So so apa yang kita kena buat, kita nak cari KC juga. So kita KP dah tahu 0.236. So dia punya delta N adalah 1 tolak kosong. Sebab yang hanya ni hanya untuk yang gas sahaja. So yang ni 1, yang ini kosong. Dia semua gas. So hanya melibatkan gas sahaja. Dia punya delta N tu sahaja ya. Alright, so kita 0.236 bahagi dengan gas constant R ni 800 campur dengan 273 untuk dapat dalam Kelvin. So kita akan dapatlah 2.6, 8 darab 10 negatif 3 unit dia. Alright, so tengok ni macam soalan yang 86 ni, you boleh tengok yang mana yang gas. So ada 2 gas, so you kena masukkan dalam ni lah. So ni duduk as a product. So yang ni kosong. Okay, so selamat mencuba sebab ada jawapan ni, kita boleh kira lah. Okay, alright, so untuk Lee Chatelier ni, so Lee Chatelier ni yang tadi kita dah cerita. Okay, you boleh baca juga dia punya ni. Dia ada apa, bila change concentration, temperature, total pressure, present of the other substance. Okay, kita tengok ini nanti you baca lah sama yang masa tadi. So dia kurang. Okay, so kita nak tengok dia punya example dia. So ini just calculation, dia just untuk predict the shift of the equilibrium, sama ada ke kanan ataupun kita pergi forward ataupun backward lah. Okay, so kita tengok sekarang kita kata ammonia gas is added. Mana ammonia? Sini ammonia kan. Dia kata di-added. So what you have to do, apa yang berlaku agak-agaknya? Apa yang berlaku kepada dia punya equilibrium position? Dia akan pergi ke forward ataupun backward. Ini terlebih ni, added. Dia tambahkan dia punya concentration of ammonia gas. So what happen? So you boleh agak tak? Jadi kalau kita tambah yang belah kiri, so kita akan ke kanan. Kita tengok the increase of the concentration ammonia gas will affect the equilibrium. What is it? The shift the forward reaction. Ammonia will react with the oxygen to produce more of product. So, maksudnya dia akan pergi ke kanan. Okay, boleh faham kan tu? Alright, kita pergi yang ini pula. Alright, dia kata chlorine is removed. Mana chlorine? Ni chlorine ni remove ni. Macam mana ni? Tadi macam ada satu soalan tu, oksigen belah kanan ni remove. So kita akan pergi ke kiri supaya dia maksudnya dia akan pergi ke kalau macam oksigen tadi nak restore kan. So kita akan ke kanan lah untuk menghasilkan lebih banyak oksigen. Sebab dia macam oksigen tu diambil. So kita kena replace lah oksigen. So bila dia remove, kita kena replace. So bila replace, kita kena apa? Kita kena banyakkan ke kiri lah supaya production kena ke kiri. Untuk menghasilkan chlorine daripada ke kiri lah. So dia kata when the chlorine is removed, the equilibrium will shift to the reverse direction. This cause the decomposition of the SO2 untuk menghasilkan more chlorine gas. Okay, boleh faham? And then dia concentration SO2 will decrease lah. So dia effect macam tu. So yang ni just cerita akan ke mana untuk menghasilkan lebih chlorine. Sebab chlorine dah berkurang. Okay, contoh dia kata overall volume is the overall volume is reduced. Okay, apa maksud dia overall volume untuk semua ni lah. So overall volume dikurangkan. Kalau dikurangkan volume, apa jadi kat pressure? Increase atau decrease? So dia akan of course increase. Kan sebab dia reduce, dia berlawanan dengan pressure. Pressure akan increase kalau volume decrease. Okay, kalau volume increase, pressure akan decrease. Okay, okay. So kali ini kita akan melibatkan yang mana melihatkan mol bila dia akan pergi kepada mol yang lebih rendah. Okay, sekarang kita tengok ni, kita nak tengok mol, kita tengok dia punya coefficient ni. So yang mana yang banyak mol? Kita ada 2 mol, yang ni ada 1 mol. So dia akan pergi mana? Kalau dia kata pressure akan tinggi, dia akan pergi kepada yang less punya mol. Okay, so of course kan dia akan pergi ke N2O4. Okay, so kita akan apa tu? Tengok ya dia punya tu. So dia akan pergi ke mana? So dia akan pergi ke kanan sebab yang kanan tu kurang mol berbanding yang kiri. Okay, so yang tengok yang nombor 4, catalyst is added. Jadi kata dia takkan
affect dia punya catalyst kan, dia tak affect dia punya factor tu kan. So apa yang berlaku hanyalah apa? Dia hanya mempercepatkan proses tu saja, tapi equilibrium tu dia tak kacau forward or reverse punya ni. Dia kata the catalyst will enhance the forward and reverse reaction. Dia hanya mempercepatkan je, tapi dia not change the position of the equilibrium. Dia takkan angkat ke kiri atau ke kanan. Okay. And then last one, dia kata CO2 is removed. Where is the CO2? CO2 kat belah kiri. So bila CO2 belah kiri, kena buat apa? So kita kena cepat-cepat ganti CO2 tu, kena ke kiri ataupun reverse. Allah Akbar. So kita tengok, the CO2 is removed from the system, so the equilibrium will shift to reverse direction untuk decompose menjadi CO2 kembali. Okay. Alright. So ini nanti boleh buatlah yang bawah ni. Okay. So kita nak pergi yang bahagian part yang kita akan cover. Nanti saya cerita yang ini dalam kita punya slide dulu. Alright. And then kita back to the example lah. Okay.